Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 25 September 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Kerajaan Sarawak kini dalam keadaan berjaga-jaga untuk mengekang sebarang kemungkinan berlakunya jangkitan wabak COVID-19 dari luar. Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Hembas berkata, walaupun Sarawak tidak merekodkan kes positif COVID-19 sehingga ke hari ini, namun Sarawak dikelilingi negeri dan negara yang masih mencatatkan kes tertinggi wabak itu. Kekhawatiran itu timbul susulan ramai rakyat Sarawak turut terlibat dengan kempen politik pilihan raya negeri PRN Sabah. Selain penguatkuasa dari negeri ini juga ditugaskan membantu memastikan kelancaran PRN itu. Beliau berkata demikian semasa di Majlis Penghargaan Pesara dan Bakal Pesara Jabatan Kerja Raya Sarawak tahun 2020 di Betong hari ini. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban mencadangkan kepada pesara untuk terlibat dan menceburi bidang pertanian moden yang menggunakan teknik fertigasi atau hidroponik. Katanya kini semakin ramai pesara menceburi bidang itu kerana sistem tersebut lebih menggunakan Internet of Things yang meminimumkan penggunaan tenaga manusia. Berita seterusnya, projek lebuh raya Jalan Pesisir Utara merupakan salah satu lebuh raya yang termasuk dalam projek pembangunan mega yang dilaksanakan agensi pelaksana di bawah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda iaitu Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek mega sepanjang 86 km itu dijangka bermula pada tahun 2021 yang akan memakan masa 48 bulan. And this project is expected to start by next year. The construction of this highway, as mentioned by our CEO, will take about 48 months, and we have decided to divide it into 4 packages. With Recorder being the implementing agency, while Multimore Resources in Berhad acting as the Project Management Consultant, PMC. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan makmal pengurusan nilai untuk lebuh raya pesisir utara di Pusat Konvensyen Penview PCC Demak hari ini. Tambah Dato' Amar Awang Tengah lagi, projek tersebut sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi yang akan memberi manfaat kepada rakyat. This highway is very important as it will provide the much needed road connectivity for efficient transportation and logistics in the region, which is strategically located near to Brunei, Sabah and Indonesia. With this highway, it will also provide opportunity to foster greater trade and investment of BIM IAGA, which bring tremendous economic prosperity to the region, which will ultimately benefit the people. Sementara itu, ketika ditemui media, beliau memberitahu kerajaan Sarawak mempunyai satu lagi cadangan untuk membina jalan penghubung Sarawak, Sarawak Link Road merentasi Brunei. That one is part of the Sarawak Link Road bypassing Brunei, and we made some adjustment in terms of alignment from the proposed Sarawak Sabah Link Road. Selanjutnya, Menteri di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah mengadakan tinjauan bagi melihat kemajuan kedua-dua projek jambatan yang sedang dibina di Kampung Butal pada Khamis. Katanya jambatan tersebut dibina dengan konkrit untuk menggantikan jambatan kayu yang semakin rapuh dan tidak dapat menampung penduduk lagi.
Kos kedua-dua jambatan itu masing-masing berjumlah RM506,000 dan RM404,000 yang dibina di Jalan Pulau Keladi dan Lorong Suhaili. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Pantai Damai turut memberitahu kedua-dua projek tersebut kini berada pada tahap 30% dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun ini. Beliau turut menambah sebuah jambatan konkrit kini sedang dibina bagi menggantikan jambatan kayu dahulu di skim Rampangi yang berjumlah RM600,000. Berikut pula, masyarakat orang Ulu di pedalaman Baram harus mengambil peluang dengan menceburi bidang pertanian yang bukan saja menguntungkan tetapi juga boleh mengubah kehidupan. Menurut Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala, Baram dan Telang Usan mempunyai keluasan tanah yang amat subur untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti kopi, durian musang king dan sebagainya. Dengan mengikuti program Agriculture Community Outreach AgriCorp, penduduk mendapat ilmu baru dalam bidang pertanian terutama cara yang betul untuk menanam dan menjaga tanaman di samping mereka yang terlibat akan diberi pelbagai bentuk bantuan seperti anak benih, baja dan peruntukan tertentu. Berikut menurut beliau semasa berucap dalam majlis perasmian program AgriCorp di Kampung Long Silat, Ulu Baram pada Khamis. Seramai 15 peserta dari kawasan Long Silat telah dipilih menyertai projek penanaman kopi dengan setiap peserta diberikan bantuan benih kopi dan juga peruntukan Agriculture Facilities Fund AFF. Pada majlis itu juga, Datuk Gerawat turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP kepada JKKK Kampung Long Selawan dan JKKK Kampung Long JE sebanyak RM100,000 untuk projek jalan kampung, manakala PIBG Long Selawan sebanyak RM15,000 dan PIBG Long JE sebanyak RM3,500. Laporan di Bau. BD Resort bakal menjadi satu lagi produk eko pelancongan yang akan menjadi tarikan unik di Tasik Biru Bau. Menurut Adun Tasik Biru, Datuk Henry Ginep, resort tersebut yang berhampiran pekan BD Bau akan dilengkapi dengan 8 bilik dan sekaligus menyumbang kepada sosioekonomi pekan itu. So this location we definitely we put in our tourism master plan to be included into our Bau Museum Gold Mine and Park study. Yeah, so this is one of the places that people will come and visit. Bercakap kepada media selepas meninjau resort tersebut hari ini, beliau menambah ini merupakan satu lagi tempat menarik yang telah dikenal pasti sebagai The Giant Baby di Tasik Biru yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. So this is a new finding. We want to enhance this. We try to support the in terms of roads, in terms of amenities. Yes, so that we want more people to come and visit. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak mencatat sifar kes positif hari ini dengan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 703 kes. Bagaimanapun, menurut JPBN Sarawak, kluster Alam Bintulu masih aktif dengan 8 kes yang dicatatkan sebelum ini telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Sementara itu, polis Diraja Malaysia telah menangkap 2 orang lelaki Indonesia di Padawan kerana terlibat dalam perjudian dan mengeluarkan notis kompaun di Betong kerana tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.